Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alia Salwa binti Ahmad Tarmizi, nombor metrik 047951. InsyaAllah saya akan membentangkan tugasan Asbab Al-Nuzul wa Asbab Al-Wurud. Tajuk saya Surah Al-Baqarah ayat 229 dan 231. Yang pertama, firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah, ila akhir ayat. Dan terjemahannya, talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahawa keduanya, yakni suami isteri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi, asbab nuzul mengenai ayat ini ialah diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adapun lelaki zaman dulu ni dia menceraikan isterinya mengikut kehendaknya sendiri, sesuka hati saja, dan tetap menjadi isterinya selama berada dalam iddah, walau diceraikan 100 kali atau lebih. Sehinggalah seorang lelaki ni berkata kepada isterinya, demi Allah, aku tidak menceraikanmu sehingga kamu lepas dari tanganku, dan aku tidak akan pula menggaulimu sama sekali. Kemudian wanita itu menjawab bagaimana caranya. Lalu lelaki itu berkata, aku jatuhkan talak kepadamu, dan setiap kali iddahmu hendak habis, aku kembali merujukmu. Wanita tersebut menemui Aisyah dan bertanya mengenai hal ini. Lalu Aisyah terdiam sehinggalah Rasulullah SAW datang, lalu dikhabarkan kepada baginda. Baginda juga terdiam sampailah turun ayat Al-Quran, ayat At-Talaqu Marratani, yang bermaksud talak itu 2 kali, dan setelah itu boleh rujuk secara yang ma'ruf atau baik-baik, dan menceraikan dengan ihsan atau secara baik-baik pula. Kisah ini turut dikeluarkan oleh Malik daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya bahawa ia merupakan hadis yang mursal. Di kajian asbab wurud ayat ini, sebab nuzul ini disepakati oleh jumhur ahli tafsir seperti Imam Tabari, Ibn Arabi, Ibn Atiyah, Qurtubi, Ibn Katsir dan Al-Tahar bin Ashur. Mereka menyebut hadis ni dalam tafsir mereka. Imam Tabari berkata ayat ini diturunkan kerana mereka ialah ahli jahiliyah, dan orang Islam sebelum turunnya ayat ini tak ada larangan yang menjelaskan untuk berhenti menjatuhkan talak terhadap isteri yang telah dirujuk semasa iddah. Jadi Allah turunkan ayat ini, Allah sebutkan sebagai had pengharaman untuk berhenti menjatuhkan talak kepada isteri yang sudah diceraikan, melainkan selepas bernikah dan menjadikannya ketika itu memiliki dirinya sendiri. Kemudian Imam Ibn Katsir berkata, sebab nuzul ayat ini ialah talak pada permulaan Islam tidak dihadkan dengan bilangan yang tertentu, kerana seorang lelaki itu bebas untuk merujuk isterinya walaupun diceraikan 100 kali atau lebih dalam masa iddah. Dari sini banyak mendatangkan kerugian kepada kaum wanita, kepada kaum isteri. Jadi Allah membatasi mereka dengan 3 talak sahaja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua, dan tidak memungkinkan untuk rujuk lagi setelah talak yang ketiga. Kemudian asbab nuzul untuk ayat 231 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarihuhunna bima'ruf, ila akhir ayat. Jadi terjemahan bagi ayat ini, apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu dekat sampai iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, kerana dengan demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, iaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahawasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi asbab nuzul bagi ayat surah Al-Baqarah ayat 231 ni
hadis yang kisah yang dikeluarkan oleh Malik daripada Thur bin Zaid Ad-Daili bahawa seorang lelaki menceraikan isterinya, kemudian merujuknya tanpa berkeinginan padanya dan enggan memberinya tempat tinggal supaya dia memanjangkan iddah dengan tujuan untuk menyakiti dan menyusahkan isterinya. Lalu Allah menurunkan ayat wala tumsikuhunna dirar lita'tadun. Jadi kajian sebab demikianlah yang didatangkan dalam sebab nuzul ayat daripada Ibnu Abbas dan Mujahid dan Hasan dan Qatadah, Ad-Dihak, Ar-Rabi', Az-Zuhri dan lain-lain. Imam At-Tabari berkata, iaitu janganlah kalian merujuk mereka sekiranya dengan kamu merujuki mereka dalam iddah untuk memudaratkan mereka dan memanjangkan tempoh iddah mereka, atau ingin mengambil daripada mereka bahagian yang telah kamu berikan dengan menuntut khulud daripada kamu untuk membebaskan dirinya daripada kamu. Imam Al-Qurtubi pula berkata, dan inilah perkhabaran yang sama dengan perkhabaran yang diturunkan dengan meninggalkan apa yang dilakukan oleh ahli jahiliyah mengenai talak dan rujuk mengikut penerangan awal dalam ayat At-Talaq Marratan. Dan kedua-dua ayat ini mempunyai makna yang satu dan dekat, iaitu lelaki mengikat isterinya dan merujuknya dengan tujuan untuk memudaratkan isterinya, dan inilah yang zahir. Jadi natijah bagi asbab nuzul ayat ni, sebab yang disebut dalam nuzul ayat lemah dan tidak soleh keperluan terhadapnya, namun ianya bertentangan dengan apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan para tabi'in tentangnya, dan zahir bentuk Al-Quran menyokongnya dan menunjukkan bahawa ianya asal kerana firman Allah wala tumsikuhun, menunjukkan bahawa wujud sesuatu darinya dan bahawa ilah perbuatan mereka tersebut ialah zalim. Jadi Allah mengulang larangan ni dan larangan dan peringatan dalam ayat ini dan menutupnya dengan penerangan bahawa dia maha mengetahui tentang segala sesuatu, dan perkara ini sampai kepada Allah Ta'ala, lalu dia mendatangkan ancaman dan larangan yang keras dalam ayat ini bagi lelaki yang menceraikan isterinya untuk memudaratkan isterinya. Sekian, terima kasih. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.